Pada bulan Februari 2026, Rusia mengalami salah satu minggu yang paling memalukan sejak permulaan perang. Mereka berundur di dua medan tempur, kehilangan dalam beberapa minggu apa yang telah mengambil masa berbulan-bulan dan ribuan askar untuk ditawan. Apa yang tinggal? Sebenarnya, ia dedahkan tentara yang hancur. Keputusasaan sudah sampai tahap yang sukar untuk Anda percayai bila saya tunjukkan apa yang mereka lakukan untuk cuba pulih. Tahukah apa yang paling mengagumkan dalam kisah ini? Ukraina tidak memerlukan tentara yang lebih besar, tidak memerlukan lebih banyak kereta kebal. Mereka perlu berpikir lebih pantas, dan itulah yang dilakukan. Selama berbulan-bulan, Rusia telah menjadikan pulau-pulau di Sungai Dnipro sebagai satu obsesi. Sejak Ukraina membebaskan Kherson pada November 2022, sungai itu menjadi garis sempadan di sektor tersebut. Di sebelah Ukraina, tebing kanan lebih tinggi. Di sebelah Rusia, tebing kiri lebih rendah. Dan di tengah-tengah terdapat sekumpulan pulau kecil yang berpaya, tanpa nilai pelancongan atau ekonomi yang besar, tetapi mempunyai nilai ketenteraan yang pihak pemerintah Rusia putuskan harus dibayar dengan apa jua harga. Dari pulau-pulau itu, Rusia boleh melancarkan drone ke kedudukan Ukraina di tebing, menyerang bandar Dnipro, dan menggunakan pulau sebagai pangkalan hadapan serta pemerhati lebih dekat dengan musuh. Bagi pihak Rusia, siapa yang mengawal pulau-pulau itu mengawal sungai, dan siapa yang mengawal sungai mengawal sektor tersebut. Masalahnya ialah logik itu mengabaikan satu perkara yang penting. Ukraina juga berpikir strategik. Kampanye Rusia menawan pulau-pulau itu pada tahun 2025. Ia kejam. Askar dihantar dengan bot melalui sungai, terdedah kepada drone Ukraina, artileri, dan serangan hendap musuh di tebing tinggi yang memantau pergerakan di atas air. Menurut anggaran Ukraina, berdasarkan data risikan dan keterangan tahanan yang ditangkap, sehingga 5.000 askar Rusia telah terbunuh hanya dalam operasi yang berkaitan dengan pulau-pulau di Dnipro. Sepanjang tahun 2025, 5.000 untuk pulau yang hanya sebesar beberapa blok di bandar kecil. Walaupun selepas mengambil kedudukan itu, keadaan tetap tidak baik. Askar-askar di pulau-pulau itu benar-benar terasing. Segala yang mereka perlukan untuk terus hidup dan berjuang, makanan, peluru, obat-obatan, arahan. Sampai melalui bot, menyeberangi sungai yang diawasi oleh drone Ukraina 24 jam sehari. Tahanan yang ditangkap oleh Ukraina memberitahu bahwa mereka tidak dapat menerima makanan atau air bersih di pulau-pulau itu. Mereka minum air terus dari sungai. Bot-bot cuba sampai, tetapi dimusnahkan sebelum sampai ke tebing. Dan pihak atasan nampaknya tidak faham atau tidak peduli dengan apa yang sedang berlaku di bawah sana. Ukraina sangat faham, sementara Rusia terus bertahan di pulau-pulau itu, yakin bahwa mereka telah menawan sesuatu yang penting. Pihak atasan Ukraina melihat situasi yang sama dan nampak satu peluang. Bukan untuk menyerang pulau-pulau itu secara langsung, bukan untuk menyeberangi sungai dan berhadapan dengan Rusia di kawasan mereka, tetapi untuk melakukan sesuatu yang lebih bijak, lebih tepat, dan akhirnya jauh lebih memusnahkan. Mereka merancang pelan 3 fase, di mana fase pertama tidak melibatkan pulau-pulau atau askar di sana. Sebaliknya, mereka menyasarkan depot bekalan, pusat kawalan, dan pangkalan drone yang telah didirikan oleh Rusia di sepanjang tebing Sungai Dnipro. Struktur-struktur ini memastikan pulau-pulau terus beroperasi, membolehkan Rusia memantau sungai dan menghantar bala bantuan. Untuk memusnahkannya, Ukraina menggunakan sesuatu yang tidak dijangka oleh sesiapapun. Sebuah unit khas yang dipanggil Venom mula melancarkan periuk api TM-62 menggunakan drone. TM-62 ialah periuk api Soviet yang wujud sejak Perang Dingin. Semua orang menjangka Ukraina akan menggunakannya secara konvensional, diletakkan di tanah untuk menghalang kereta kebal. Tetapi sebaliknya, jurutera Ukraina mencipta versi yang telah dimodernkan, dipanggil TM-2025, yang dihasilkan
menggunakan pencetak 3D. Versi ini boleh dilancarkan dari drone dan meluncur ke sasaran seperti bom, cuma dalam bentuk miniatur. Bayangkan ini, 7,5 kilogram bahan letupan berkuasa tinggi datang dari udara, tanpa amaran, ke posisi yang orang Rusia sangka sudah cukup dilindungi. Kesan dia sangat dahsyat. Gudang musnah, pusat komando dihapuskan, keupayaan Rusia mengendalikan drone di kawasan itu runtuh. Askar-askar di pulau kini lebih terdedah, namun mereka masih belum tahu apa yang bakal berlaku. Fase kedua bermula selepas itu dengan sasaran berbeza. Laluan dan bot yang membawa bekalan mengeluarkan yang cedera serta memastikan pulau terus berfungsi mula dimusnahkan oleh drone serangan Ukraina. Setiap cubaan untuk membekalkan barang menjadi misi bunuh diri. Orang Rusia coba berimprovisasi dengan menggunakan drone untuk membawa bekalan, bukannya bot. Namun, fase pertama telah memusnahkan kebanyakan apa yang mereka perlukan. Bekalan ke pulau-pulau, sedikit demi sedikit, mula runtuh. Askar di pulau-pulau, tanpa makanan, air bersih, cara membawa keluar yang cedera, atau arahan jelas, mula bertindak seperti mana-mana manusia dalam situasi itu. Ada yang coba melarikan diri dengan berenang, menggunakan tumbuh-tumbuhan di sungai sebagai perlindungan. Drone Ukraina kini beroperasi tanpa tekanan, menemui dan memintas beberapa daripadanya. Fase ketiga adalah pelaksanaan. Dengan askar-askar yang benar-benar terasing dan tanpa sokongan, Ukraina mula memusnahkan apa yang tinggal daripada pertahanan di pulau-pulau itu melalui serangan drone dan serangan udara. Sudah tiada lagi tempat untuk bersembunyi, tiada lagi bantuan yang datang dari mana-mana. Pilihannya menjadi mudah, mati di pulau-pulau itu atau berundur. Jurucakap tentera Ukraina, Vladislav Voloshin, mengesahkan berdasarkan risikan bahawa Rusia telah menarik balik tenteranya dari beberapa pulau di Dnipro. Pihak atasan tentera Rusia telah membuat kesimpulan yang telah lama disebut oleh penganalisis bebas. Mengekalkan askar di pulau-pulau itu tidak masuk akal. Rusia tidak mampu mempertahankan kedudukan itu. Fikirkan apa maksudnya itu? Rusia telah menghabiskan sebahagian besar tahun 2025 dengan menghantar askar-askarnya dalam misi bunuh diri untuk menawan pulau-pulau tersebut, mengorbankan 5.000 nyawa, menawan kawasan itu, meraihkannya, mengumumkan secara dalaman bahwa mereka telah memperoleh kedudukan strategik di Dnipro. Dan kemudian, tanpa seorang pun askar Ukraina perlu menyeberangi sungai, tanpa sebuah pun bot Ukraina perlu mendekati pulau-pulau itu, Ukraina telah menjadikan semua itu tidak relevan dalam beberapa minggu sahaja. Ini bukan hanya kekalahan, tapi gambaran jelas situasi tentera Rusia. Namun pulau-pulau itu cuma separuh kisah minggu itu. Kerana pada masa yang sama, di sektor lain, sesuatu yang lebih besar sedang berlaku. Di kawasan Oleksandr, berhampiran Huliaipole, di selatan Ukraina, pasukan Ukraina sedang melaksanakan operasi kedua, dan operasi ini mempunyai dimensi yang berbeza, kerana apa yang dilakukan oleh Ukraina di situ bukan sekadar bertindak balas terhadap musuh. Ia adalah untuk menyediakan medan bagi sesuatu yang masih akan berlaku. Antara 9 hingga 16 Februari, Panglima tertinggi Angkatan Tentera Ukraina, Oleksandr Syrskyi, telah melawat barisan hadapan dan mengesahkan bahawa pelbagai unit sedang mara di beberapa titik di kawasan itu. Tujuannya bukan serangan balas besar untuk menawan bandar, tetapi lebih terancang. Ukraina sedang membersihkan zon pertikaian, yaitu kawasan antara kedudukan Ukraina dan Rusia, di mana kumpulan kecil Rusia cuba bertapak dan mewujudkan posisi sokongan untuk serangan yang lebih besar. Ukraina telah menghabiskan beberapa bulan terakhir membina rangkaian artileri, drone, dan unit sokongan yang menjadikan kawasan itu sebagai perangkap. Mana-mana kumpulan Rusia yang cuba mara di situ langsung tidak kembali. Apabila operasi di Oleksandrivsk selesai, Ukraina telah berjaya mendapatkan semula kira-kira 200 km persegi wilayah. Ini penaklukan semula terbesar Ukraina sejak serangan balas tahun 2023. Dan
Untuk memberi gambaran tentang saiznya, kawasan ini adalah bersamaan dengan semua yang telah Rusia capai sepanjang bulan Desember tahun 2025. Rusia mengambil masa sebulan penuh untuk mara di kawasan yang Ukraina rampas semula dalam masa seminggu. Tetapi ada satu faktor yang memperbesarkan semua ini, dan perlu difahami supaya cerita ini benar-benar masuk akal. Apa yang berlaku pada komunikasi Rusia ketika itu bukan hanya kehilangan satu, tetapi 3 sistem lumpuh serentak. Tamparan pertama berlaku pada 5 Februari apabila Elon Musk mengesahkan bahwa SpaceX telah menyekat penggunaan Starlink secara tidak sah oleh Rusia. Starlink ialah internet satelit yang digunakan askar Rusia untuk hampir semua di barisan hadapan. Dengan akses terputus, kebanyakan operasi Rusia terhenti serta-merta. Namun, ada satu butiran yang jarang dilaporkan. Rusia menyekat Discord, satu aplikasi komunikasi suara dan video pada tahun 2024. Untuk mengatasi masalah itu, askar Rusia telah menemui penyelesaian. Mereka menggunakan Starlink untuk memintas sekatan itu, dan terus menggunakan Discord bagi menyelaras serangan drone secara massa nyata. Apabila Starlink terputus, Discord juga terputus. Satu masalah menyebabkan masalah yang lain. Kemudian, antara 9 dan 10 Februari, kerajaan Rusia sendiri menyekat Telegram, aplikasi message paling banyak digunakan tentara di barisan hadapan. Mereka secara rasmi berkata ia akibat pelanggaran undang-undang. Pada hakikatnya, Kremlin mahu mendesak rakyat menggunakan aplikasi milik kerajaan yang boleh dipantau oleh mereka. Sebenarnya, askar Rusia di barisan hadapan guna Telegram untuk terima arahan, hantar laporan, urus logistik, meminta evakuasi mangsa cedera, dan berkomunikasi dengan pasukan drone. Hasil daripada 3 kegagalan itu telah didokumentasikan oleh para pengulas perang pro-Rusia sendiri yang mula menunjukkan sedikit panik di saluran mereka. Masa penghantaran maklumat dari barisan hadapan ke komando berubah dari 60 saat ke berjam-jam. Dan dalam kekosongan itu, Ukraina menyerang. Sekarang, ingat tak saya sebut tadi keputusasaan Rusia sukar untuk awak percaya? Video yang disahkan oleh pelbagai sumber bebas analisis konflik menunjukkan askar-askar Rusia dengan struktur logam yang dikimpal pada pelana kuda di mana terminal Starlink telah dipasang bersama dengan penghala Wi-Fi yang dikuasakan oleh bateri. Ada video tentang perkara ini. Salah seorang askar yang merakam peralatan itu berkata dalam bahasa Rusia bahawa sambungan berfungsi dan semuanya baik-baik saja. Tentera dengan hulu ledak nuklear yang boleh memusnahkan planet beberapa kali kini memasang internet satelit pada kuda untuk maklumkan komando lokasi askar mereka. Dan jika itu masih belum cukup, penyelesaian paling canggih yang sedang dibangunkan oleh Rusia untuk menggantikan Starlink ialah sebuah belon stratosfera yang dipanggil Baras 1 yang akan beroperasi pada ketinggian 20 km. Namun, saluran perang pro-Kremlin secara terbuka mengakui tiada alternatif kepada Starlink ketika ini. Konstelasi satelit Rusia yang dijadwalkan untuk 2025 telah ditunda ke 2026. Dan ia hanya mempunyai 6 satelit eksperimen di orbit. Kuda dengan Starlink itu bukan sekedar kisah pelik. Ia adalah gambaran sempurna tentang apa yang sedang berlaku dengan tentera Rusia. Ia adalah satu pasukan yang telah menjadi bergantung kepada teknologi yang mereka tidak kawal, yang mereka tidak mampu gantikan, dan boleh dihentikan hanya dengan satu keputusan dari seberang dunia. Sementara itu berlaku di belakang tabir teknologi. Tahukah Anda apa yang para jenderal Rusia katakan secara terbuka? Jenderal Gerasimov menyatakan bahwa pasukan Rusia telah menawan lebih daripada 500 km persegi sejak awal tahun. Penganalisis bebas dapati bukti kurang separuh jumlah itu.
Penggulas perang pro-Rusia menyifatkan laporan rasmi itu sebagai reality selari, menafikan kenyataan general mereka dengan peta dan data menggantikan propaganda. Tentara Rusia bukan sahaja kalah dalam pertempuran, ia juga kehilangan keupayaan untuk melihat diri sendiri dengan jujur. Inilah sebab tindakan Ukraina pada Februari bukan nasib, tetapi rancangan ke musim panas. Rusia kini mengumpul kekuatan untuk serangan besar dalam beberapa bulan, bertujuan mara ke bandar strategik di timur Ukraina. Ideanya mudah, gunakan jumlah, lebih ramai askar, lebih banyak artileri, lebih banyak tekanan, sehingga pertahanan Ukraina runtuh. Peperangan ini biasanya lebih disukai oleh tentara yang lebih besar. Masalahnya ialah, untuk serangan ini berjaya, Rusia memerlukan kedudukan permulaan, wilayah yang cukup dekat dengan bandar-bandar yang ingin diserang untuk mengatur kemarahan. Ukraina baru sahaja mengambil kebanyakan wilayah tersebut. Bayangkan, sebuah tentara yang melintasi sempadan pada 2022 menjanjikan kemenangan dalam beberapa hari, kini pada 2026 menggunakan Starlink di atas belakang kuda untuk komunikasi. Ukraina pula guna periuk api Soviet dan pencetak 3D untuk hasilkan bom luncur dengan kos lebih rendah. Sekarang saya ingin tanya, apa yang paling mengagumkan Anda dalam cerita ini? Rancangan pulau, kelumpuhan komunikasi Rusia, atau kuda dengan Starlink? Tinggalkan jawaban di ruangan komen. Jika video ini menunjukkan sesuatu yang baru kepada Anda, kongsikan dengan seseorang yang mengikuti perang ini. Jika belum melanggan saluran ini, langgan sekarang agar tidak terlepas analisis akan datang. Sampai jumpa lagi.